menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Terus melangkah menghadapi Halo semua, salam sejahtera, harap anda sihat dan hari Jumaat ni meluangkan masa lah bersama kami untuk bicara demi Malaysia. Apapun di mana saja anda berada, bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan housemate, keseorangan pun, yang paling penting kena jaga diri kita selamat dan sentiasa exercise kerana badan dan minda kena sihat, dan kita harapkan the best lah untuk semua yang berada di Malaysia dan di seluruh dunia. Yang itu paling penting ya. Dan selamat datang ke program Bicara Demi Malaysia Kilauan Tokyo, dianjurkan oleh iLead, Kementerian Belia dan Sukan. Dan hari ini episod ke-6 dan episod terakhir. Dah 6 minggu, pejam celik dan 6 minggu untuk Bicara Demi Malaysia, dan tema untuk episod ke-6 ni ialah Demi Malaysia. Memang best lah. Bila kita lihat kan para atlet negara yang bekerja keras di Sukan Olimpik baru-baru ni di Tokyo, tanya kepada kesemua 30 atlet dan kontijen para pegawai jurulatih yang berada di sana untuk demi Malaysia. Dan kita bawa baliklah satu pingat perak melalui Azizul Hasniawang, Datuk Azizul, dalam acara kirim berbasikal, dan tahniah juga kepada Aaron Chia dan Sowi dalam sukan badminton bergu lelaki, iaitu pingat gangsa. Kita semestinya rakyat Malaysia kan, sukan menyatukan kita. Yang itu paling neutral lah, tak kira kita daripada kampung mana, negeri mana, bangsa apa dan agama apa. Tapi bila ada sukan tu, kita bersama-sama lah bersorak demi Malaysia kan. Itu yang paling penting. Dan saya sendiri sebagai bekas atlet negara, kini of course sebagai pengulas sukan dan host TV, secara langsung sebenarnya menjadi pengulas sukan sempena Sukan Olimpik baru-baru ini. One of my best time in my life sebenarnya, bila saya buat pengulasan tu sebagai bekas atlet juga, saya dapat merasai orang kata gemuruh atlet tu sendiri. Pahit, manis. Bila dia nangis, saya pun rasa nak nangis. Bila dia ketawa, I also happy lah sebab victory kan. Jadi apapun, saya sebagai host dan pengulas anda untuk Bicara Demi Malaysia, dan 6 minggu kan, saya harap semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita juga ingin beri acknowledge lah, penghargaan dan beri sokongan pada atlet yang akan bertanding di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang akan bermula daripada 24 Ogos hingga 5 September. 22 atlet, 9 sukan dan 29 acara. Nak bagi tahu sikit lah, 2016 di Brazil kita membawa balik 3 pingat emas. 3 pingat emas itulah kali pertama Malaysia merasai pingat emas dalam Sukan Paralimpik. Olimpik belum lagi. Dan pemenang pada masa itu adalah Muhammad Ziyad Zulkifli, acara olahraga lontar peluru F20 dalam kategori F20, termasuklah Muhammad Rizwan Muhammad Puzi dalam acara olahraga juga 100 meter dalam acara T36, dan apa yang pasti satu lagi emas Abdul Latif Romli dalam acara lompat jauh. Dan kali ini pembawa bendera seorang lelaki dan seorang wanita. Tahniah pada pembawa bendera Siti Nur Iyasah Muhammad Arifin dalam acara olahraga yang akan ke Tokyo 2020. Ini adalah Olimpik kedua beliau. Dan juga seorang lagi pembawa bendera, Bonnie Bunyau anak Justin dalam powerlifting. Jadi tahniahlah kepada semua atlet dan kita wish them all the very very best. Tanpa melengahkan masa, cakap tentang sukan, tetamu kita pada hari ini sungguh special. Background beliau seorang yang bekerja keras, yang penuh dengan keyakinan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini, iaitu YB Senator Datuk Ras Adibah Razzi yang juga merupakan Presiden Persatuan OKU Central, pengerusi bernama, penyampai berita dan juga bekas atlet menembak negara. Apa khabar YB? Baik, alhamdulillah. Terima kasih jemput saya. Sama-sama. Of course, iLead, saya sendiri dan juga para peminat very very excited nak dengar perkongsian Datuk lah. So Datuk sihat dan sekarang berada di mana Datuk?
Alhamdulillah saya sihat. Saya berada di Johor Bahru sekarang ni. So itulah bila Datuk kata Datuk sihat, that's the most important thing kan Datuk? Ketika ni memang betul kita kena pastikan kita check on each other. Kena selalu periksa. Then we need to be kind kan? Be considerate. That's very important. Okay Datuk, kita nak tahulah para peminat semua, memang kita ada ramai peminat bicara demi Malaysia ni bila kita kata you must watch today sebab bersama dengan Datuk Ras Adiba, dia kata okay. So very important person. Jadi Datuk, apa perkembangan terkini dalam kehidupan and cerita juga sedikit what's new dalam Persatuan OKU Central? Okey, pertama-tamanya saya masih seorang atlet, cuma saya membuat operasi di kedua belah bahu dan juga lengan saya. So tengah recuperate ni, so insyaAllah masa keadaan kembali tenang, saya akan masuk berlatih semula. Sekarang ni saya berada di Johor Bahru kerana sebelum ini pada 16 September OKU Sentra telah membuka pusat pemberian vaksin pandu lalu untuk OKU, ahli keluarga mereka dan juga warga emas. Justru kami sudah pun habis 2.5 bulan di Samdabi Plantation dan kami hari ini adalah hari terakhir dan saya dan petugas-petugas daripada OKU Sentral kami akan berada di sini untuk insya-Allah kita langsungkan pusat pemberian vaksin yang kedua kami yang pandu lalu di Johor Bahru iaitu di pusat akuatik Arena Lakit. Wow, congratulations Datuk dengan usaha ini dan tim anda. Pada masa yang sama Datuk, sudah pasti untuk menjalankan program sebegini banyak cabarannya juga. Tapi bila Datuk turun padang tengok senyuman daripada rakyat, boleh ceritakan sikit what's happening on the ground? Sebenarnya ialah kami adalah antara barisan hadapan kerana kita petugas kami bertugas dalam 5 stesen. Stesen yang keempat adalah stesen vaksinasi. Justru saya akan turun ke padang setiap hari insya-Allah. Saya akan membantu sahabat-sahabat OKU saya kerana mereka dengan keadaan mereka yang berbeza-beza keperluannya. Jadi kita perlu berikan sokongan. Dan ada kalanya kami macam memegang tangan dia, melihat mata dia, cuba bercakap-cakap dengan dia sungguhpun dia tidak boleh berbicara. Kami cuba juga usaha dan saya cuba menenangkan mereka dengan memakai sarung tangan. Habis itu saya bersihkan tangan mereka dan kemudian saya pegang tangan mereka dan letakkan tangan di bahu mereka supaya mereka rasa sedikit tenang. Selalunya dia berapa saat saja kan, tetapi drama tu kadang-kadang sampai 15 minit dan kadang-kadang bukan OKU tu yang suspend, bukan OKU tu yang gemuruh, mak bapak dia lagi gemuruh. Namun ada juga OKU yang kuat ya tenaganya dan yang tidak boleh duduk seketika dan sentiasa bergerak-gerak ya. Jadi kami terpaksa membantu, ada kalanya 2, 3, 4 orang pun terpaksa membantu. Kalau tidak dapat buat vaksinasi itu dalam kereta, kita bawa mereka keluar pergi ke bilik tenang. Dalam bilik tenang tu kita akan membantu mereka pasal kat dalam tu wangi dan kat dalam tu pun aircon kuat jadi so ya. Tapi selalu masuk bilik tenang pun diorang tidak berapa tenang pasal diorang tengok jarum tu diorang sudah lari. Kadang-kadang jarum tu kita dah cucuk diorang tepis. Habis tu dia ambil, dia pergi letak sendiri. Ada juga lah macam-macam. Macam-macam yang boleh berlaku. Ya. Tapi ini adalah satu amanah. Jadi kita perlu lakukan untuk membantu sahabat OKU. Kalau tidak, mereka tidak berpeluang. Atau mereka mungkin gemuruh untuk mengambil vaksinasi. So kita perlu jaga satu sama lain ketika ini. Tahniah. Pada masa yang sama, bagus jugalah Datuk ceritakan kepada kami sebenarnya kalau kita macam able body ni pergi vaksin macam of course the process is quite calm tapi kita tak tahu untuk golongan OKU apa yang boleh berlaku sebab bukan karakter lah kadang-kadang mood mereka dan it's never easy. Tapi untuk Datuk, apakah situasi yang paling orang kata termanis lah, the best one so far? Boleh ceritakan satu? Ada ramai sebenarnya pasal saya lebih dari 10,000 orang yang kami membantu. Tapi salah satu yang saya tidak boleh lupa tentunya ramai anak-anak autisma. Mereka sekumpul besar lebih dari 18 tahun kami masih memanggil mereka anak-anak. Jadi kami membantu ada a few cases tu yang dia akan aktif. Lepas tu dia berhenti dia senyum. Habis tu lagi satu anak kawan saya Iman Wan Adam
ibu dan ayah beliau telah pun menyediakan, Iman dan juga Ida telah pun menyediakan macam iPad. Jadi adalah kartun ke apa, ya, dia tengok program apa. Jadi dia tidak ambil peduli yang kita akan berikan vaksinasi. Tapi sebenarnya Adam tu yang memang kita tahu dia seorang yang begitu aktif. Jadi ada juga yang macam mula-mula tu takut, tapi lepas tu dia senyum, habis tu dia senyum je all the way. Lepas tu anak dia buat video, dia bergaduh-gaduh, tapi balik rumah dia macam begitu berkasih-kasihan dengan keluarga, dengan suami. Yeah, very sweet. So and then ada juga yang datang lepas buat vaccination tu, dia nak itu first dose, second dose dia datang dia bawa durian. So, alamak. Very fine people kan? Yeah. So memang kita juga gembira lah semua golongan, dan dari mana mereka datang pun dari kampung ke sama, very important ya untuk mendapatkan vaksin kepada semua untuk protect diri sendiri untuk keselamatan ya. Itulah tanggungjawab kita, dan kita juga berterima kasih lah kepada Datuk ya melalui Persatuan OKU Central beri perkhidmatan dan juga bantuan sebegini. Bercakap tentang atlet, Datuk juga seorang atlet. Kita berkenalan masa, of course, you are my idola lah sebagai penyampai. Boleh, sorry. Sharon boleh panggil saya Kak Ras saja. Okay, boleh. Okay, Kak Ras atau Kak Dip. Okay, thank you so much. Okay, Kak Ras ni memang sempoi lah. I know her for very, very long sebagai atlet dan juga idola saya sebagai penyampai berita sampai sekarang. Atlet-atlet kita, atlet OKU akan berjuang habis-habisan untuk Malaysia di Tokyo 2020. Bagaimana Kak Ras lihat performance atlet-atlet Olimpik kita? Mereka juga bekerja keras, akan menjadi pembakar semangat pada atlet Paralimpik. Sebenarnya ketika saya tengok visual mereka bersedia masuk ke lapangan terbang, saya rasa macam alamak, masa sepatutnya memang saya ikut pasukan kita kali ini, kontingen kita kali ini, namun saya perlu teruskan tugasan saya. Apa yang saya boleh katakan, saya begitu bangga dengan mereka. I am so proud of them, and I know you are too. Kita semua bangga dengan mereka. Kerana sahabat-sahabat saya dan juga saya, apabila kita berlatih dan kita bertanding, kami akan cuba sedaya upaya seperti juga atlet yang lain yang bukan OKU. Namun kita semua tahu bahawa setiap daripada OKU ni kecacatan kami pelbagai. Namun kami lupakan semua itu dan kami concentrate dan fokus untuk melakukan yang terbaik. Dan saya tahu sahabat-sahabat kita yang ke Tokyo ini akan memberikan 1000 kali ganda tenaga untuk membuat kejutan, dan insyaAllah kita dapat dengar laungan negaraku di sana. Saya tahu sangat kerana perasaan itu lain sekali, luar biasa sekali. I think yang ini adalah bagi semua atlet. Tetapi bagi atlet para dia berbeza. Dia punya semangat dia yang membara di dalam hatinya dan di dalam jiwa dan raganya adalah sejuta kali ganda daripada orang yang bukan OKU. Inilah kelebihan kami OKU. Tenaga kami sebenarnya ada di dalam kami, semua kami cuma perlu dikeluarkan saja. Wow, saya setujulah Kak Ras kan, atlet-atlet Paralimpik, atlet OKU, bila saya tengok mereka berlatih tu memang habis-habisan, disebabkan kadang-kadang sebab dari segi fizikal ya, mereka tidaklah seperti orang normal. That is when the heart comes in ya. Seperti seorang pejuang, mereka adalah wira-wirawati negara. Oleh itu kita harapkan yang terbaik untuk mereka lah. Jadi kepada para peminat BDM, Bicara Demi Malaysia, kalau anda ada sebarang soalan untuk Kak Ras ataupun apa-apa tentang sukan Olimpik, Paralimpik, sila bertanya. Anda boleh bertanya di ruangan komen iLead Facebook KBS ya. Ini saya berkongsikan dengan 22 atlet, 29 acara, 9 sukan kali ini, antaranya of course our 3 gold medalists lah. Latif Romli, Ziad Zulkifli, Rizwan Fuzi, and satu atlet wanita pada 2016 ya, Siti Nur Radia Ismail juga membawa pulang pingat gangsa. Jadi tanya kepada mereka. Dan selain daripada itu, dalam acara memanah, Suresh Selvatambi juga antara prospek kita. Swimming, Nur Saiful Zulkafli, Brenda Anilia Larry, Jamri Siga, kita ada powerlifting, Bonnie Bunyao, Jong Lee Kiu,
Dan ramai lagi, antaranya badminton prospek untuk membawa pingat adalah Chia Lek Hao, itu dalam men's singles SU5. Dan juga cycling, Zuhairi Ahmad Tamizi, Muhammad Hafiz Jamali, Nur Azlia Syafinas, Nurul Syuhada. Jadi kita ucapkan all the very best pada mereka lah, ke semua 22 atlet. Jadi Kak Ras seorang atlet. I've interviewed you as well. I watched you training. It's fokus tu memanglah 200% every time bila saya tengok Kak Ras berlatih. Apa yang anda lihat paling istimewa, cukup istimewa tentang atlet-atlet OKU ini? So we can understand, rakyat can understand. Okey, pertama-tamanya kami tidak istimewa. Kami seperti juga orang yang bukan OKU. Terdapat juga sedikit rasa diskriminasi kami rasakan kerana orang berkata yang kami ni luar biasa dan istimewa. Kami tidak, kami seperti kalian semua. Cuma kami perlu berusaha lebih kerana keadaan kami fizikal dan keadaan kecacatan kami yang berbeza. Namun saya cuma ingin katakan, Sharon, bahawa ianya untuk menjadi seorang atlet apabila anda seorang OKU adalah bukan sesuatu yang mudah, dan kami perlu lakukan lebih training daripada orang yang bukan OKU. Saya cuma ingin katakan di sini pada kali ini, saya tidak pasti saya dapat menjawab soalan Sharon, tetapi pada kali ini saya kira sahabat-sahabat kita, atlet-atlet kita akan memberikan yang terbaik. Fokus mereka berbeza, seperti juga fokus ketika saya menembak. Kita perlu shut everything out. Kita kena kita block everything dan memberikan konsentrasi. Macam Sharon katakan tadi, kita luar biasa, kita istimewa. Sebenarnya setiap manusia pun begitu juga. Cuma kami sebagai seorang atlet OKU, kami perlu bekerja 1000 kali ganda lagi. Justru mereka yang sampai ke tahap ini, sampai ke Tokyo 2020, saya boleh katakan mereka ini memang hebat. Saya boleh ambil sahabat-sahabat ni. Memang hebat. Dia tidak luar biasa, dia tidak istimewa, tetapi dia hebat untuk sampai ke tahap ini. Antara cabaran yang Kak Ras boleh kongsi kepada kami, sebab di luar sana I think awareness, education very important untuk menjadi seorang atlet terbaik. Bukan senang, walaupun able body, untuk sampai ke Olimpik kena melalui qualification, bukan senang tu kan. Jadi bila dah step dalam sukan Olimpik ataupun sukan Paralimpik, itu adalah a dream come true untuk setiap atlet. Jadi boleh Kak Ras ceritakan, katakan Kak Ras, training Kak Ras sendiri, apakah cabarannya? Ya. Okey, sebenarnya seperti orang yang bukan OKU juga, atlet yang bukan OKU, kami berlatih seperti jadual yang telah disediakan. Cuma itulah kadang-kadang keadaan kami itu berbeza sedikit. Kami perlu adjust. Kami perlu sekiranya kita tidak boleh buat begini, kami kena cuba buat begini. Macam setengah daripada kami tidak boleh menggunakan tangan. Jadi tangan kami begini, so kami perlu bantuan, terutamanya kalau kami penembak. Dan saya terus terang katakan kepada Sharon bahawa penembak tepat OKU di dunia ini bukan kaleng-kaleng. Sehingga kan orang yang bukan OKU pun, atlet bukan OKU pun tidak boleh menyamai markah yang mereka kutip. Dan ini bukan kerana mereka menggunakan gadget yang istimewa, tidak. Ini adalah kerana mereka mengawal pernafasan, mengawal pemikiran, blocking segalanya di sekeliling. Namun ialah macam saya katakan, keadaan kita ni berbeza-beza. Apa yang atlet bukan OKU buat, kami cuba nak buat. Tetapi kadang-kadang dayanya tidak ada, pasal keadaan fizikal itu tidak sampai. Tetapi pada kami, terutamanya sahabat-sahabat saya yang dilahirkan OKU,
what you don't know, you don't care. Sekiranya mereka tidak dapat melihat atau tidak dapat mendengar atau tidak dapat bergerak begini atau tidak dapat begini, mereka adjust. Itu yang bagusnya, istimewanya menjadi seorang OKU. Kerana kita sukar, kita bangkit dengan cara kita yang tersendiri. Dan itu untuk mereka yang dilahirkan cabaran untuk mereka yang bukan yang dilahirkan OKU. Yang bagi orang macam saya yang sudah hidup tiba-tiba jadi OKU, itu yang macam bam. Itu yang macam susah sekali. Justru public service announcements adalah penting. Kita perlu adakan selalu kita perlu war-warkan mengenai OKU dan kategori-kategori OKU dan bagaimana kita boleh menyokong sahabat-sahabat OKU. Kerana satu hari nanti, Sharon, setiap daripada kita akan menjadi OKU. Justru kita selalu kena memahami dan kita menghormati satu sama lain, OKU ataupun bukan OKU. Ya, setuju Kak Ras. Apa yang pasti education, awareness dan saling menolong dan juga respect each other adalah sesuatu yang perlu diteruskan lah, terutama sekali di Malaysia ini. Kepada penonton semua, terima kasih. Ada yang baru saja bersama kami. Kita bersama dengan YB Senator Datuk Ras Adiba Razzie yang beliau lebih senang dipanggil Kak Ras. Kita ingin bercakap tentang atlet-atlet Paralimpik dan perjalanan mereka, harapan mereka. Jadi kalau anda ada sebarang soalan, please, this is the best time untuk tanya Kak Ras. Dan juga kepada anda, jangan lupa di penghujung episod ke-6, episod terakhir ni kita ada kuis mingguan. Itu soalan ke-6 ya. Sebab anda dah kumpul daripada minggu pertama sampai minggu ke-6 kan. Jadi jawapan yang betul nanti dapat hadiah. Hadiah misteri daripada iLead KBS ini. Jadi sebelum kita, Kak Ras, sebelum saya membaca soalan para penonton, peminat Kak Ras sendiri, kita akan ke promosi berita 3 dimensi dan juga program Marathon Intelek 5763 daripada iLead KBS sempena bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk saksikan berita 3 dimensi jam 3 petang dan 3 kali seminggu hanya di YouTube channel iLead. Kita masih di sini, cekal utuh berdiri bersama mengharungi demi Malaysia, demi Malaysia, tanah tumpah darahku, biarkan dunia tahu demi Malaysia, demi Malaysia, tanah tumpah darahku, takkan terlindung semasa demi Malaysia, tanah tumpah darahku, biarkan dunia tahu demi Malaysia, demi Malaysia, tanah tumpah darahku, takkan terlindung semasa. Demi Malaysia. Siap Kak Ras sambil bernyanyi bersama. Cool lah Kak Ras ni. Jadi tanyalah kepada iLead KBS memang banyak program kepimpinan, kesukarelawan dan banyak lagi untuk belia-belia negara. Jadi tabiklah kepada iLead. Okey, sudah sampai masanya. Kak Ras ready ya soalan daripada para penonton? Okey, dari penonton ataupun peminat yang pertama, Amirul Syafiq Ahmad Zuperi, dia tanya, bagaimana Kak Ras dapat membawa semangat dan sumber inspirasi untuk terus berjaya? Okey, semangat dan sumber inspirasi. Sebenarnya
saya berjumpa dengan ramai orang dan mereka memberikan motivasi dan segala-galanya seperti juga yang apa kita lalui kadang-kadang. Namun sebenarnya semangat dan pemberi inspirasi itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mendengar dan saya mengamati kesemua di sekeliling saya dan saya ambil sedikit demi sedikit dan kemudiannya saya sematkan di dalam hati, di dalam jiwa saya, dan saya tengok saja di depan cermin dan saya kata, awak akan melakukan yang terbaik. So saya adalah sahabat karib saya sendiri. Saya tidak perlukan sesiapa lagi. Saya punya ilahi dan saya punya diri saya sendiri. Saya kena fokus dan saya perlu keluar daripada keadaan yang sukar kerana tidak ada orang yang boleh melakukannya. Hanya diri kita yang boleh melakukannya. Dengan izin ilahi, hanya kita saja yang boleh lakukannya. Jadi orang selalu tanya saya, siapa yang beri awak semangat? Siapa yang beri awak inspirasi? Saya kata, tak ada siapa. Diri sendirilah. Pasal kalau diri sendiri tak beri semangat, diri sendiri tak cekal, macam mana kita nak buat? Orang boleh cakap dengan kita, Sharon, masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Kalau orang cakap. Jadi, kalau kita diri sendiri, kita cakap sendiri, tak boleh keluar dalam kepala saja. Betul. Yeah. Good one Kak Ras, good one. Kena percaya kepada diri sendirilah dalam keadaan apa-apa pun. So harap Amirul itu jawapan daripada Kak Ras. It's all in us. We orang kata apa, kawal destiny diri sendirilah kan. Okay. Syafiq Azra. Ni panjang soalannya tapi tak apa, Kak Ras berada di sini untuk menjawab kesemuanya. Sukan Olimpik biasanya akan ramai orang tonton dan semangat untuk menyokong atlet kita, tetapi apabila tiba Sukan Paralimpik ni, semangat tu macam tak semua yang bersemangat ataupun tak cakna tentang Sukan Paralimpik. Apa pandangan Datuk? Lepas tu macam mana kita nak bagi kesedaran lah kepada semua rakyat Malaysia, kita perlu support tak kira Sukan Olimpik ataupun Paralimpik. Okey, terima kasih. Soalan yang bagus sangat tu. Sebenarnya saya sebagai seorang atlet, tiap kali kalau ada kejohanan, terutamanya dalam negara pun, tak ada orang yang datang tengok kami. Kadang-kadang saya diberitahu kadang-kadang kita kena jemput, hantar bas, orang datang, orang nak penuhkan stadium. Saya sendiri bingung kenapa perlu begitu sedangkan kita pun atlet juga. Tapi saya tidak boleh nak blame orang. Saya tidak boleh nak blame masyarakat kerana ianya adalah kerana kita yang tidak menghebahkan dan kita tidak memberikan exposure kepada atlet-atlet Paralimpik. Jadi sekarang ini media, sahabat-sahabat media, kita dapat lihat mereka bertungkus lumus untuk memberikan liputan mengenai atlet ataupun bukan atlet yang OKU. Jadi kali ini Malaysia akan menunggu Tokyo 2020. Pasal kita perlukan ini. Kita melalui keadaan begitu sukar sekali sekarang dengan pandemik ini. Sahabat-sahabat kita, atlet kita OKU di Tokyo, mereka lah yang akan membakar semangat kita dan mereka ketika mereka berjuang di sana, seperti kita juga berada di sana dan kita dapat melihat mereka dan mendengar mereka menerusi corong radio daripada speakers, dengan radio dan juga daripada digital, daripada telefon kita dan daripada televisyen. Jadi kita bersyukur kerana kita akan menyiarkan broadcast mereka yang akan beraksi. Dari sinilah kita akan berterusan kita create awareness, kita buat kesedaran mengenai OKU dan juga kebolehan OKU. Dari situlah nanti lebih ramai lagi orang akan memahami. Tetapi saya perlu ingatkan di sini, ataupun saya perlu kongsikan di sini, kalau di Tokyo, kalau kita ada marathon, penuh jalan kanan kiri, penuh sangat. So ini adalah sesuatu yang kita perlu pupuk daripada anak-anak, betapa pentingnya untuk kita melihat OKU itu sama seperti orang yang bukan OKU. Masanya sudah tiba. Sharon, this is 2021. 2021, kita harus sama-sama memperkasakan OKU di dalam komuniti masyarakat negara kita. Ya, sudah pasti. Saya sangat setuju Kak Ras. Kita juga seorang manusia OKU ataupun able body. Jadi usaha kita pun sama, semangat kita sama. Yang paling penting kita memang bangga menjadi rakyat Malaysia dan juga atlet Malaysia. Jadi budaya sukan tu perlulah disebarkan. Macam Kak Ras kata dari sekolah lagi. Jadi education tu dari minda mereka diasah untuk menyokong sesiapa saja dalam sukan maupun apa-apa pun industri. So good one Kak Ras. Okay, Yamani Rahman dia bertanyalah,
cukup bertuah dapat bersama Kak Ras Adiba yang pernah menolak kerusi roda dari Johor Bahru ke Putrajaya. Apa inspirasi yang jadi titik kekuatan Kak Ras untuk melakukan perkara hebat ini? Okey, saya perlu terus terang. Saya ada membaca satu magazine sewaktu saya di hospital di Australia, dan saya tengok dalam ni atlet-atlet OKU di Eropah, dan salah satunya saya tengok seorang atlet ini menolak kursi rodanya jarak jauh. Lepas tu saya fikir diri sendiri, okeylah saya nak tolak kursi roda saya daripada Johor Bahru, Melaka, Negeri Sembilan sampailah Putrajaya. Pasal saya nak jumpa OKU di kawasan pedalaman, dan saya nak beritahu ibu bapa mereka bahawa sungguh pun anak-anak mereka OKU, mereka masih boleh mewakili negara, mereka masih boleh bersukan. Kita perlu berikan mereka peluang itu, dan saya mahukan ibu bapa tahu bahawa anak-anak ini kita perlu jadikan mereka berdikari supaya apabila ibu bapa tiada lagi, mereka boleh hidup sendiri. Saya menolak kursi roda itu kerana saya mencari jawapan kenapa saya menjadi seorang OKU, kerana saya tidak faham waktu itu. Pada waktu itu apabila saya menjadi OKU, saya jadi tidak keruan 1.5 tahun. Saya bercakap-cakap dengan diri sendiri, saya bercakap-cakap dengan Tuhan, saya menangis. Saya tidak mahu hidup lagi, saya mahu dibawa pulang. Saya beritahu bawalah saya pulang. Tapi itu selalunya berlaku di dalam minda kita apabila kita tidak sihat. Tetapi saya perlu katakan di sini, ketika saya menolak kursi roda itu, kebetulan saya di Johor, sekarang ini saya boleh katakan itu adalah sesuatu yang orang gila saja yang akan lakukan. Orang yang mereng, orang yang sengit. Kerana saya kadang bawa kereta sekarang daripada KL pergi JB pergi KL, saya macam, ya Allah, sakit belakang. Saya tak tahu bagaimana saya lakukan, cuma saya beritahu ianya adalah kekuatan yang ada di dalam diri kita. Saya mencari diri saya mencari Tuhan, saya mencari jawapan kenapa saya menjadi seorang OKU, dan saya dapat jawapannya. Jawapannya adalah saya perlu menjadi suara kepada sahabat-sahabat saya. Wow, Kak Ras, thank you so much dengan perkongsian itu. Memang memberi inspirasi kepada kita semualah. Macam Kak Ras tadi dengan adanya orang kata what's ahead in front of you kan, apakah maknanya untuk melakukan sesuatu itu sudah pasti akan menukar titik tolak lah dalam kehidupan. Yang tu saya pun kena belajar daripada Kak Ras. Saya percaya kepada penonton semua apa yang Kak Ras kongsi tadi boleh dijadikan pedoman lah kepada kita. Really, especially sekarang ni very hard time untuk everybody, but we can see lights at the end of the tunnel for sure. Ya, daripada Saiful Yusof, dia ada 3 soalan Kak Ras. Okey, soalan pertama, berlaku dui standard tak penganjuran Paralimpik berbanding Olimpik? Nombor 2-nya, sambutan masyarakat terhadap kejohanan meriah ataupun tidak sebelum ini bukannya ketika pandemik? Mungkin 2 soalan pertama tu dulu. Yang pertama, ada tak dui standard? Dan nombor 2, sebab pandemik, ada tak meriah ke tak meriah nanti? Okey, dui standard biasa. Tetapi kita boleh ubah itu. Kita ubah itu dengan menunjuk kewibawaan kita. Selalunya orang begitu. Pasal orang kata, alah, awak tak boleh buat begitu, awak tak boleh begitu. Tapi orang itu tidak tahu kesukaran kami. Orang itu tidak tahu bagaimana kami perlu struggle, bagaimana kami perlu berlatih bermati-matian. Saya boleh bagi contoh, saya bangun 3 pagi, saya bawa kereta saya pergi ke Kampung Pandan, saya berlatih dengan pasukan pasukan swimming, pasukan renang, daripada pukul 4 pagi sehingga 6 pagi saya berlatih di dalam kolam renang. Sejuk saya berlatih. Lepas tu saya keluar, saya ambil breakfast, saya makan sarapan, saya terus bawa kereta pergi ke Lapang Sasa, dan saya akan berlatih daripada 9 pagi sehingga ke 5 petang. Segala double standard semua ni di mana-mana sahaja akan berlaku. Tentu sekali mengenai OKU tu memang dari segi pekerjaan pun ia, tetapi dari segi sukan kita bertuah kerana KBS, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Sains ialah ISN, mereka membantu OKU itu. Sekarang ini kita boleh lihat atlet pekak juga diberi peluang untuk berlatih di ISN. Jadi double standard itu sebenarnya berlaku dululah, sekarang tidak. Kerana
ketika kawan-kawan kita mendapat peringkat emas, mereka akan mendapatkan jalan seperti juga orang yang bukan OKU. Okey, Sharon, soalan kedua tadi apa? Soalan kedua, sebab pandemik tak? Meriah tak you rasa nanti dekat Tokyo ni? Oh, memanglah. Dia orang ada macam bubble. Dia ada macam mereka bergerak begini, mereka tidak boleh bergerak sesuka hati. Ya, even pihak media juga, sahabat-sahabat media kita yang bertugas, penjarakan fizikal itu ada, dan orang yang beraksi pun tidak ramai di dalam stadium, hanya pasukan itu sendiri saja, bukan orang awam, tidak dibenarkan. Ialah kerana ni hidup kita ni berbeza sekarang, kita cuma perlu berusaha untuk adjust bagaimana untuk hidup dengan keadaan sebegini. Kerana saya pasti pandemik ini akan berterusan dalam waktu yang panjang lagi. Justru kita kena jaga diri kita dan kita apa orang kata jaga mereka yang kita sayangi juga. Anything can happen, life is very fragile. Of course. Tapi apa yang pasti kepada Saiful dan juga para peminat sukan, for sure liputan akan diberikan oleh TV station, newspaper, dalam orang kata social media. Astro Arena sendiri akan buat liputan hari-hari melalui Nadi Arena dan juga secara langsung lah. Terima kasih guys. Daripada Tokyo kan, we need to support our atlet Paralimpik seperti atlet Olimpik juga, dan harapan kita sebenarnya sasaran 3 pingat emas seperti 2016, dan sasaran prospeknya dari sukan olahraga dan sukan badminton kali ini. But the more there is the merrier nanti kalau kita boleh bawa balik lebih daripada itu, dan kita harapkan atlet Paralimpik dapat menepati sasaran lah. They will. Kita perlu yakin kepada mereka dan doakan kepada mereka Jadi itulah antara soalan daripada para peminat, Kak Ras. Thank you so much for your answers. Jadi sebelum kita pergi ke quiz Kak Ras, ini soalan daripada saya sendirilah. Bercakap tentang 3 pingat emas 2016 3 pingat emas, 1 pingat gangsa. Kali ini of course sasaran 3 pingat emas, kalau boleh lebih daripada itu. Dengan adanya pandemik dan bubble training dan sebagainya, pendapat Kak Ras sendiri, peluang atlet kita untuk bawa balik pingat emas dan pingat-pingat dari Tokyo Paralimpik ni? Peluangnya amat tinggi. Kerana sungguh pun dengan keadaan pandemik ini, ianya tidak mengganggu konsentrasi kami. Actually mungkin ianya adalah sesuatu kelebihan juga, kerana kita tidak akan gemuruh kerana tidak ramai orang yang akan memberi distraction. Jadi ianya fokusnya saya secara peribadi, pada saya fokusnya lebih bagus kerana kita tidak ada gegak gempita di keliling kita, dan keadaan pun berdisiplin, dan sebagai atlet bagus juga kalau misal kata orang tidak kacau kerana kita nak concentrate, betul tak? So kita pergi situ, kita pergi sini, orang tak kacau, kita makan sendiri, semua. So saya rasa macam saya katakan sebelum ini, pandemik ini ada dia punya kelebihan. Jadi dengan keadaan sedia ada kini, kita perlu menyesuaikan diri dan use it to our advantage. Agar ianya memberikan kelebihan kepada kita sebagai seorang atlet. Pada saya, it's much better in a way that there's not many people, kerana kita boleh concentrate dan keadaan pun tenang, dan dari segi kebersihan pun ada. Yalah, begitu. Ya, setuju Kak Ras. Dan soalan seterusnya memang very close to your heart and my heart, Kak Ras, sebagai atlet dan kini kita sebagai orang TV kan. Dalam dunia penyiaran, media ni cukup penting lah untuk mewar-warkan informasi terkini, untuk promote sukan, untuk promote atlet tu sendiri. Pengalaman Kak Ras lah sebagai dalam broadcasting dan sebagainya, kini pengurusi bernama sendiri, peranan media ni amat penting untuk golongan atlet OKU dari segi awareness dan education pada rakyat. Okey, terus terang saya katakan sewaktu saya mula di macam stesen TV dulu tahun 86. Jadi sewaktu itu pun kita tidak memberi banyak exposure, tetapi apabila tahun berterusan kita sebagai media kita lihat yang ianya perlu untuk kita memberikan sokongan kepada atlet-atlet OKU ini. Sekarang saya begitu berbangga dan saya begitu bersyukur dan terima kasih kerana semua sahabat media kita, daripada TV ke, radio ke, print ke, media sosial ke, mereka begitu jiwa dan raga mereka adalah bersama kami
mereka cuba sedaya upaya dan mereka berikan komentari terhadap atlet-atlet kita. Semua seperti atlet bukan OKU. Dan mereka berikan pendedahan. Itu pasal saya bersyukur sangat. Dan saya berterima kasih kepada kalian semua. Kerana tanpa kalian semua, orang tidak tahu akan pencapaian dan kesungguhan dan kesukaran kami. Orang tidak dapat melihatnya. Tetapi apabila kalian semua membuat berita dan bercerita menjadi penglipur lara buat kami bersyukur kerana orang akan lebih tahu mengenai kami. Seperti saya katakan, ramai OKU di luar sana dan satu hari nanti semua kita akan menjadi OKU. Jadi dengan apa yang kita lakukan ini, ia seperti amanah. Kita menyokong dan kita memberikan pendedahan dan memberikan public service awareness mengenai atlet. All of you have done amazing. Saya bersyukur sangat. Saya ingin berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat media kerana anda telah membawa kami di sini. Terima kasih. Whether we like it or not, pihak media memainkan peranan penting lah. Macam dalam sukan Kak Ras, of course it's a support system. Kita ada atlet, jurulatih kita, ibu bapa, keluarga, kesatuan, KBS, ISN, MSN, seperti I-Lead sendiri yang kini menganjurkan Bicara Demi Malaysia untuk mempromosikan sukan Olimpik dan Paralimpik. Everybody works together, termasuklah media. Ada atlet yang kadang-kadang dia malu-malu sikit dengan media, but whether they like it or not, sekarang 2021, percakapan ataupun communication bersama media cukup penting. Nanti saya nak tanya Kak Ras, mungkin boleh bagi tips sikit, tapi bagi saya kan, sebagai ex-athlete squash player, mendapat pendedahan di luar negara, saya bernasib baik. Jadi dari segi percakapan, saya sangat selesa bercakap dengan pihak media. And that's very important, and atlet kita perlu tahu sebab ini adalah industri sukan. Jadi atlet sepenuh masa adalah career seorang atlet, income seorang atlet. Jadi pihak media, sponsor akan sponsor mereka yang pandai bercakap di depan kamera dan selesa bercakap sebagai ambassador mereka. Suka ataupun tidaklah. Jadi Kak Ras, pendapat anda lah atlet-atlet kita, apa nasihat kepada atlet kita supaya confidence speaking in front of reporters dan juga TV. Ini sebenarnya adalah satu topik yang begitu menarik sekali. Saya sejak dulu masa saya menemu bual, kadang-kadang kita menemu bual atlet-atlet badminton ke bola sepak ke, kadang-kadang mereka malu-malu. Saya fikirkan mungkin mereka malu-malu pasal saya perempuan, tetapi sebenarnya mereka memang selalu concentrate terhadap fokus kepada sukan itu. Mereka tidak ambil kira sangat untuk belajar untuk berkomunikasi. Seperti yang Sharon katakan tadi, kita adalah ambassador, kita adalah duta kepada sukan itu satu, dan kita juga ada kalanya menjadi duta untuk produk-produk. Justru amat penting untuk atlet itu belajar untuk memasarkan diri mereka dengan cara mereka bercakap bertutur. Jadi amat penting untuk kita memberikan latihan supaya mereka confident. Saya tahu ada sahabat-sahabat saya yang membuat latihan untuk memberi tunjuk ajar kepada pelumba-pelumba motosikal bersisi besar, bagaimana nak berkomunikasi. Saya lihat banyak perubahan sekarang ni. Dulu atlet lagi tanya soalan, jawab dia sepatah. Soalan, jawab dia sepatah. Alamak, berat betul. Jadi tetapi saya rasa tiba masanya untuk Majlis Sukan Negara, untuk sekarang ini untuk Majlis Paralimpik Malaysia, untuk mengadakan sesi-sesi kelas supaya kita dapat memberikan atlet-atlet kita ni confident, berkeyakinan untuk mereka bercakap dengan media, supaya mereka bercakap dengan media seperti mereka bercakap dengan seorang sahabat. Itu yang penting sebenarnya. Kena profesional lah kan Kak Ras, sebab high level kalau masuk Olimpik maknanya ambassador to negara kita juga. Jadi masyarakat bila dia tengok kat TV, kalau tergagap-gagap impresi mereka berlainan. Tapi kalau bercakap dengan confident, dia kata wow, atlet Malaysia ni full with confidence, speak so well and professional. Itu cukup penting. Sebenarnya saya sendiri juga sebagai trainer Kak Ras pernah memberi sesi-sesi lah effective communication bersama media. Itu sesuatu yang saya give back sebagai Vice President of Persatuan Squash Malaysia juga. Pada adik-adik saya sukan squash pun I remind dengan diorang bila ada interview, this is what you need to answer, elaborate sikit kan, dengan emosi lah, yang patriotic. Jangan orang kata
Happy tak menang? Happy. Kenapa kalah? Sebab training tak cukup. Kenapa menang? Sebab I main dengan baik. Takkanlah macam tu je kan Kak Ras? Kita latih lah. Kita Ya, kena latih mereka. Mereka boleh lakukannya. Namun kita kena berikan panduan sedikit bagaimana nak bercakap bertutur dengan supaya kita boleh convince orang tu lah. Orang tu yakin lah kalau misal kata mereka ingin menaja kita. Ya, jadi amat perlu kita cara kita percakapan, kita punya body language, kita punya pergerakan, mulut, mata, semua tu it plays a part. Yeah. But so far so good. I think our athletes are doing very well dengan pendedahan luar negara dengan adanya TV3, RTM, Astro Arena, lebih banyak liputan sukan kan, mereka dapat exposure. Dan bersama dengan Akademi Kejurulatian Kebangsaan, saya sendiri bekerjasama dengan mereka lah untuk membantu atlet-atlet negara dalam media communication. So far so good. We are very proud of our athlete kerana mereka cuba yang terbaik lah. So that's a very good thing. Kepada anda semua para penonton, thank you so much. Kita bersama dengan YB Senator Ras Adibar Razzi, Presiden Persatuan OKU Central, seorang atlet menembak sendiri, pengurusi bernama dan juga penyampai berita. Memang famous ni. Idola saya juga. I'm very grateful and honoured sebab menjadi host Kak Ras sendiri. Jadi kita juga ada quiz ya Kak Ras, sebelum soalan terakhir nanti kita ada quiz kepada para penonton. Ini adalah quiz mingguan Bicara Demi Malaysia. Setiap minggu dia ada satu soalan. Ini adalah soalan terakhir kepada semua. So kita jeng. Nanti kita akan upkan soalan terakhir dan anda boleh ke link quiz ya di ruangan komen iLead Facebook. Lepas tu jawab ke 6 soalan secepat mungkin dengan betul. 3 pemenang, the first 3 lah yang jawab dengan betul akan dapat hadiah misteri dan pihak urus setia iLead akan hubungi pemenang lah. Jadi all the very best Okay, so jeng kita naikkan soalan ke-6. Jadi soalan ke-6, soalan terakhir Bicara Demi Malaysia. Soalan kuis episod terakhir. Berapakah sasaran pingat bagi kontijen Malaysia dalam Sukan Paralimpik Tokyo 2020? Sekali lagi ya. Berapakah sasaran pingat bagi kontijen Malaysia dalam Sukan Paralimpik Tokyo 2020? Jadi diingatkan jawab kuis ni soal episod 1 hingga ke-6. Jadi ada 6 jawapan lah. Anda boleh ke link kuis di ruangan komen. Jawab cepat-cepat lah tapi jawab dengan betul ya. Kalau I bagi soalan kat Kak Ras 6 soalan tu sekelip mata dia dapat jawab because her knowledge in sports is just amazing. So that's why tak boleh bagi kat Kak Ras, nanti dia menang nanti. Too easy untuk Kak Ras. Pada masa yang sama kepada para penonton yang bersama dengan kami, isi borang pendaftaran dan penilaian yang telah dikongsi di laman komen Facebook. Jadi bagi kerjasama borang pendaftaran dan penilaian di komen Facebook nanti ya. Okay Kak Ras, thank you so much for being with us. Another about 5 minutes if you don't mind. Okay, soalan terakhir. Soalan yang cukup penting kepada kita semua untuk mendapatkan inspirasi. Message kepada rakyat Malaysia sempena Sukan Paralimpik yang akan bermula 24 Ogos ini. Okay. Saya sebenarnya ingin pohon kepada semua rakyat Malaysia untuk bersatu hati dan berdoa dan memberikan sokongan kepada atlet-atlet kita yang berada di Tokyo sekarang ini. Terus terang saya katakan mungkin mereka pun rasa gemuruh juga. Namun begitu, pesan saya kepada mereka adalah seluruh negara ada di dalam sistem mereka. Seluruh negara ada di dalam minda mereka. Seluruh negara akan menggerakkan tangan dan kaki dan mata mereka kerana mereka mewakili kita. Justru saya pohon kepada semua untuk kita sama-sama berikan mereka sokongan dan doa. Dan walaupun kita tidak dapat bersama mereka di sana ya Sharon, kita lihat sahaja siaran langsung yang akan diadakan dan kita berikan sokongan supaya mereka tidak rasa kesorangan di sana. Supaya mereka tahu yang setiap daripada kita, setiap 32 juta rakyat Malaysia sedang memerhatikan dan mendoakan mereka supaya mereka membawa pingat pulang dan supaya kita dapat mendengar negaraku di Tokyo nanti insyaAllah.
Ya, thank you so much. Terima kasih Kak Raz, Gambate atlet Paralimpik Malaysia di Tokyo 2020. Kita akan bersama anda, rakyat Malaysia akan bersama anda untuk menyokong anda. Jadi sekali lagi Kak Raz, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih YB Datuk Raz Adi Barakzi kerana meluangkan masa lah bersama iLeague KBS bicara demi Malaysia, dan kita ucapkan anda jaga diri dan terus beri inspirasi kepada kita semua Kak Raz. Terima kasih. Ya, jadi kita juga ingin bagi penghargaan lah kepada panel-panel sebelum ini, antaranya episod pertama ya kepada Datuk Syafawi Ismail, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara dalam episod pertama, dan episod seterusnya panel kita Encik Faizal Mat Ramli CEO ISN, termasuk Akbar Sari penyampai hos Ashwarina dalam episod ketiga, dan seterusnya episod keempat Sukarelawan Tokyo 2020, Judisiu dan juga Muhammad Hafiz Abdul Wahab, termasuk episod kelima sebelum Kak Raz sendiri, Profesor Datuk Dr. Syamalah Subramaniam, Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia. Dan episod ke-6 ni bersama dengan Kak Raz. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada para penonton semua daripada episod pertama sampailah episod ke-6, dan soalan-soalan anda memang kata bagus-bagus belaka lah, dan panel-panel kita juga begitu gembira untuk menjawab setiap daripada soalan anda. Dan yang paling penting, tahniah kepada pihak penganjur iLeague KBS yang diketuai oleh Ketua Pengarah Encik Hazwandi Ahmad dan pasukan program BDM Encik Hasri, Kamal, Arif, Syakira, Ann dan juga Hidayah. Dan sudah pasti program ini memang cukup baik kerana beri pendedahan, pandangan para pakar dan informasi terkini sukan Olimpik dan juga Paralimpik, dan secara langsung ataupun tidak langsung macam Kak Raz kata tadilah, beri inspirasi dan menyatukan rakyat Malaysia. Saya sendiri sebagai host dan pengulas tetap cukup gembira dan bangga menjadi host untuk bicara demi Malaysia ni. Yang paling penting, rakyat Malaysia kita bersatu untuk atlet-atlet kita dan juga demi Malaysia. Dan sekali lagi terima kasih kepada anda semua. Terima kasih Kak Raz. Kita jumpa lagi ya. Ya, kita sokong Malaysia, demi Malaysia, Gambate Malaysia. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Sama-sama.